Assalamualaikum. Hai semua, bersama kami dalam rancangan Kami dan Afrika. Saya Siti Iman. Dan saya Amira Osman. Dan hari ini kami berada di The Great Mosque of Sidi Oqba di kota Kairouan, Tunisia. Dan kalau anda semua nak tahu, ini merupakan masjid pertama di benua Afrika, Sisi. Jadi secara tak langsung, ianya sebenarnya merupakan masjid tertua. Lama tak masjid ni kan? Jadi kalau kita tengok Sisi dia punya seni binanya. Sisi ada baca juga pasal tu. Sebab dia mengambil elemen dan unsur-unsur gabungan Roman dan juga Arabic punya seni bina. Jadi menghasilkan bangunan dan masjid yang sangat-sangat unik ni lah. Sebenarnya di luar ni ada 186 kolom. Wow, Amira dah kira ke? Of course, tapi bukan kat sini je, kat dalam pun ada. Jadi kalau Sisi nak tengok, dalam, jom. Jom, Sisi pernah. Kita dah teruja ni, jom. Masa masuk je tempat tu, yang kita paling terpegun adalah seni bina dia. Yang mana kita tak dapat lihat dekat masjid lain kan? Betul, sebab sebelum ni macam Sisi sendiri, Sisi selalu tengok masjid yang dah moden, maksudnya masjid baru. Tapi yang ni masjid tertua pula tu dekat benua Afrika. Jadi kita boleh tengok, oh macam ni dulu rupa masjid. Sesuatu yang kita tak pernah tengok sebelum ni. Betul. Masuk je macam, wah. Wah, tu pesona macam tu. Dekat masjid tu kan Amira, ada 186 kolom di bahagian luar. Betul. Dan juga 414 di bahagian dalam masjid, menjadikan 600 kolom. Dalam satu masjid ada 600 kolom, Sisi, sesuatu yang orang kata kita tak biasa tengok lah kan. Jadi masjid ini adalah gabungan daripada seni bina Islam dan juga Rom. Maka terhasillah cantiknya masjid. Pasal Sisi, kalau kita pergi ke dalam masjid tu, di bahagian tiang-tiang dia ada kayu. Tahu tak kayu itu berfungsi sebagai apa? Ianya sebagai untuk mengelakkan gempa bumi. Maksudnya kalau gempa bumi terjadi, selamatlah masjid tersebut. Oh, macam dia bertindak sebagai span untuk menyerap gegaran tersebut. Unik ni masjid. Okey Amira, dekat dalam masjid tu pun ada 1 jam matahari. Sebab Sisi tak pernah tengok tahu benda tu. Jadi Sisi macam wah, terpesona. Dia betul-betul ada dekat tengah-tengah. Okey Amira, masa kita jalan-jalan dekat bahagian luar masjid tu kan, Sisi ada nampak satu tiang ni yang dia tulis Masya Allah. Masa tu Sisi pun macam Masya Allah, cantiknya. Sebab Sisi rasa benda tu sangat-sangat unik. Jadi Sisi pun pergi kat situ, Sisi sentuhlah tulisan Masya Allah tu. Sisi nak cari tempat ambil wuduk dia, tapi tak nampak pun kat mana-mana ada paip. Yang nampak benda alami ni apa benda ni? Itulah istimewanya masjid ini, Sisi. Kalau kita tengok yang Sisi tanya ni, mesti tertanya apa benda ni kan? Inilah dia dinamakan sistem penapisan air. Tadi tak jumpa kan tempat wuduk? Tak jumpa? Tak jumpa. Tahu tak apa guna, apa sebenarnya? Macam mana dia berfungsi? Sebenarnya ia berfungsi. Dia akan menapis semua air hujan yang turun. Dan dia akan bahagikan kepada 4. 4 apa, Sisi? 4. Cuba teka apa tu? Saluran perigi. Pandai. Bijak. Dia akan dibagikan kepada 4 bahagian. Ini 1, 2, 3. Dan sana tu ada satu lagi. 4. Inilah antara keistimewaan masjid ini, Sisi. Hebatlah sebenarnya. Dia boleh fikir sampai ke situ kan? Betul, orang dulu kan. Special kan? Saya nak tengok macam mana serangga tu. Mana? Maknanya air ni Macam tu.
Lepas tu kita orang pun dah lalang, kita nak cari satu lagi masjid yang sangat-sangat terkenal dan juga antara yang tertua di Tunisia. Okey semua, kalau tadi kita dah pergi The Great Mosque kan Sisi kan? Ia merupakan salah satu bangunan tertua kat sini. Mira dengan Sisi ni berada di Masjid Tiga Pintu. Merupakan salah satu juga masjid tertua di benua Afrika. Sisi tahu tak? Ya. Ni di belakang ni kenapa 3 pintu? 1, 2, 3. Ada 3 pintu. Dan Amira, kalau kita tengok di bahagian atas masjid ni, ada tulisan kaligrafi Kufik. Kenapa nama dia Kufik? Sebab penggunaan tulisan ni bermula di satu tempat bernama Kufa di Iraq. Betul. Jadi kalau kita tengok tulisan tu tak ada baris, tak ada noktah, dia macam biasa je. Macam tu. Dan masjid ini juga dibina pada tahun 866 Masihi dan semenjak itu menjadi pusat tamadun Islam. Pada waktu itu macam semua saudara-saudara Islam Muslim akan berkumpul di situ. Sebab inilah dulu kan banyak kan agama kan. Jadi di sinilah tempat mereka semua berkumpul. Okey Amira, Amira nak tahu tak kenapa masjid tu ada 3 pintu? Kenapa? Sebab pada waktu dahulu kan masjid tu dijadikan sebagai tempat persaudaraan Islam kan. Jadi ramai-ramai berkumpul. Jadi sesak. Itu sebab dia buat 3 pintu supaya tak adalah kesesakan bila nak keluar masuk masjid tersebut. Adalah pilihan 1, 2 dan 3. Sebab masjid tu tak besar sangat. Jadi senanglah untuk keluar masuk bila ada 3 pintu tu. Okay, so kita nak try buat silap mata. Tengok jadi tak? Pertama, bila kita angkat sini, kalau jadi lain tak? Selain daripada The Great Mosque dan juga Masjid Tiga Pintu tu, di sana juga terkenal dengan tempat membeli belah. Memang nak shopping apa je, semua ada dekat situ. Ada kraft tangan, Ada kapet dan sebagainya. Okay, jadi Sisi nak tahu tak, sekarang ni kita berada di Kairouan. Kairouan ni sebenarnya merupakan ibu kota pertama Tunisia, tapi itu merupakan 1,300 tahun yang dahulu. Yang ni Sisi tahu. Ibu kota yang pertama Kairouan, yang kedua Mahdiah, yang ketiga Tunisia. Betul tak? Pandai. Dan Sisi selalu dengar sebenarnya kalau orang datang Tunisia ni mesti dia beli kapet. Betul. Katanya kapetnya buat dekat rumah, bukan dekat kilang. Betul Sekarang kita dengar kat kilang. Kat sini specialnya diorang buat di rumah. Jadi Sisi mesti nak tengok kan? Korang pun nak tengok kan? So, jom. Jadi inilah yang kita cerita tadi kan, kapet mereka buat di rumah. Dan kalau nak tahu, kakak di sebelah sini, sebenarnya ini merupakan salah satu perkara yang mereka lakukan Sisi, mengikut macam generasi lah. Kiranya mak dibuat, lepas tu turun ke anak. So terhasillah kapet ini. Special tau, satu helai, satu design. Dia takkan sama. Dan perempuan sahaja yang buat kapet ni, betul tak? Ni Sisi tengah buat ni. Tapi Amira pandai tengok kapet je rupanya Buat suruh Sisi buat sekali lah. Can you show me how? Kalau anda semua nak tahu, kita mesti tertanya berapa besarlah kapet ni kan. Jadi yang sedang dijahit ini merupakan 40,000 jahitan, 1 meter persegi. Hebat kan, boleh buat dengan tangan sendiri. Jadi jomlah kita tengok Sisi buat cantik ke tak. Dah jadi, tak payah lama-lama. Tengok. Hebat. Wow, dia banyak colour. Best lah sebenarnya buat kapet tu. Dan Sisi rasa Sisi dah handal dah buat kapet. Jadi balik Malaysia ni, Sisi nak sambung lah buat kapet kat Malaysia. Tapi jujurnya Amira, Sisi ingat kan susah tau nak buat kapet tu. Sebenarnya senang je, dia ada set. Tapi kalau kita dah buat hari-hari, mungkin akan lebih laju lah. Lepas tu Sisi, bila Mira pergi ke atas tu tengok kapet-kapet tu, sebenarnya ia handmade dan juga local made yang sebenarnya merupakan orang kata turun-temurun lah. Kalau mak dia buat, anak dia pun akan buat. Tapi semua perempuan je tau yang buat.
Okey, lagi satu perkara yang istimewa tentang Medina of Kairawan ni, Amira. Selalunya kan mana-mana tempat pun selalunya diorang jahit baju je kan. Tapi di sini mereka buat kain tu sendiri. Wah. Wow. Cantiknya. Sisi, nak tahu Sisi mesti suka kan design macam ni kan? Cantik. Kalau kita tengok kat sini punyalah halus je punya. Tengoklah ni. Lepas tu kemas lah ada jahit. Kalau cantik-cantik ni mesti nak beli kan? Itulah dia. Tengok jahitan dia pun kemas. Mesti dia ada tunjuk macam mana diorang jahit baju-baju ni. Dengarnya memang diorang jahit kat sini tau. So jom kita pergi kedai dia. Cantik nak. Jom sana. Assalamualaikum. Inilah dia Sisi. Kalau kita tengok kat sebelah tadi tu kan ada macam-macam baju yang cantik-cantik tu kan? Dengan macam-macam design. Betul. Di sinilah mereka membuatnya. Ada banyak lagi yang mereka buat. Ada juga cadar. So, nak tengok tak? Nak. Can you show us? Okey, masa dibuat kain tu Kamila, Sisi macam terkejut, teruja sebab apa tahu? Sebab dia menggunakan kaki, menggunakan tangan. Lepas tu masa di tengah buat kain tu kan, Sisi rasa macam nak menari pun ada sebab dia macam ada satu rentak tau. Inilah lagu. Banyak tenaga mereka gunakan tau Sisi. Untuk hasilkan selembar kain tu. Tapi memang sangat-sangat seronok nak tengok proses tu pun kita macam wah, terpesona. Itulah antara momen yang mungkin kita orang tak dapat lupakan sebab mengagumi bangunan tersebut. Tengok tu, sejauhnya. Kami dekat mana? Kami sekarang berada di Roman City of Sufetula di sebelah barat Tunisia. Berbelit tau nak sebut. Susah kan? Tapi itulah dia merupakan tapak peninggalan kerajaan Rom. Pada abad kedua Masihi, Sisi tahu tak bila tu? Kalau 2000 tahun yang lepas lama dah Sisi. Ya, kalau 2000 tahun lepas tu atuk nenek moyang semua tak ada lagi. Berapa lamanya bangunan ini, tapi yang paling penting ada banyak sangat perkara yang menarik. Seperti kita ada kuil-kuil. Ya, ada rumah, ada kedai, ada gerbang-gerbang monumental dekat belakang kami ini. Cantik memang kan? Sangat cantik. So kalau cantik, takkan kita nak tengok berjauh je kan? Senang kita nak pergi dekat-dekat sikit. Jom. Mula-mula sampai situ kamera, Sisi macam wah besar ni tempat ni. Dan Sisi dapat tahu keluasan tempat tu 50 hektar. Besar besarnya, tapi kita orang sempatlah berpusing berjalan. Satu tu menapak. Yang paling penting dengan kasut tinggi tau Sisi. Kasut tinggi. Tapi itulah antara momen yang mungkin kita orang tak dapat lupakan sebab mengagumi bangunan tersebut. Lepas tu keluasan dia. Lepas tu dia punya cuaca pun yang sangat-sangat best. Bahagian tengah tempat tu
dia ada macam 3 tau. Gerbang monumental. Dan Sisi rasa yang paling Sisi suka yang dia macam tu. Lepas tu dia ada Cantik kan? yang paling hujung sebelah kiri tu. Kita orang memang sampai ke atas pun kita orang pergi sebab kita orang nak lihat daripada bahagian atas bagaimana pemandangan kat bawah pula kan. Betul, jadi itulah antara yang kami mungkin tak dapat lupakan lah. Wow. Tempat ni memang betul-betul lawa. Jadi korang kena datang Tunisia. Jadi nak masuk sana Sisi, harga tiketnya dalam lebih kurang 8 dinar. Duit kita dalam RM12 lah. Jadi boleh tengok rumah-rumah Roman. Kita boleh tengok kedai juga. Lepas tu ada kuil, ada gerbang monumental dan juga tempat forum di tengah-tengah. Ada pelbagai benda dalam tu. Lepas tu boleh bergambar. Walaupun penat berjalan tapi sangat-sangat berbaloi. Sisi ada banyak ambil OOT dia tau. Tak sabar nak balik nak upload. Jadi kepada anda semua, kalau datang ke Tunisia, itulah antara tempat wajib yang perlu anda datang. Finally, lepas 3 jam perjalanan, kita dah sampai. Lepas tu kita nak buat apa? Of course lah, kita nak makan makanan tempatan Tuza. Jom ikut kami. Jom. Wow. Ada bau ni. Amira tengok tu. Sedapnya. Salam. Assalamualaikum. Hello, hi. We are from Malaysia and we would like to taste this one. Banyak dan menyelerakan. Itulah. Jadi kita dah sampai tempat orang ni. Takkanlah kita nak cari nasi lemak. Mestilah kita nak rasa makanan tempatan Tuza ni kan. Jadi dekat pinggan Mira ni, Mira makan dulu lah. Sisi tengok dulu Ini nama dia Shahshuha. Kat bawah ni sebenarnya adalah macam roti ni. Ni makan dengan ayam ni. Yes. Okay, so Mira rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Ini sumpah sedap. Serius. Sedap rasa dia. Macam selalu kita makan. Takkan Sisi nak tengok je. Sisi pula. Kita cubalah Okay, yang pertama ni, yang paling hijau ni, nama dia mulahir. Mulahir. Mulut. Ya. Dia macam mula dan akhir lah kan bunyi dia. Okey, jom kita rasa. Ini sebenarnya kambing. Betul, dan dia masak 4 jam tau. Kesenang tau nak masak ni. So, mesti rasa dia special. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kambing ni sangat lembut. Dan dia punya sos pula, dia bagi Sisi rasa dia sangat unik. Sebab Sisi rasa dia adalah campuran rempah ratus. Ada banyak kot. Sebab dia rasa macam... Banyak rasa dia pelbagai lah. Dia unik. Okey. Okey, Sisi nak cuba. Okey. Dia menikmati. Sedap betul. Zen. Okay. Jadi kepada anda semua yang nak datang Tunisia, janganlah risau sebab saya pasti dan saya yakin, saya jamin anda semua akan kenyang tau kat sini. Sebab makanan ni sedap-sedap macam-macam menu dan dekat dengan Malaysia tau. Betul. Tapi ada keunikan yang tersendiri. Jadi kami pun nak sambung makan makanan sedap Melaka ni. Kita pun nak hidangkan anda semua dengan sebuah lagu yang bertajuk Kau Ilhamku. Jadi korang kena dengar, kita nak sambung makan. Okey? Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. 3 jam tadi nak sampai sini. Beribu bintang di langit kini menghilang. Berapa aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram. Pudar ilhamku tanpa arah. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Maafkanlah, oh,
kadang